Baik, kita ni ke daerah Tutong pula pada pagi ini bersama rakan penyampai pada kali ini Ernie Sofina Mustafa dari daerah Tutong. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Muammar dan Fiza? Alhamdulillah kami sehat. Jadi Ernie tadi di daerah Belait cuaca hujan tadi kan. Kalau di daerah Tutong pula bagaimana dengan keadaan cuaca pada pagi ini? Ya, pagi ini sama juga seperti daerah Belait ya, dalam keadaan hujan dan cuaca juga dalam keadaan mendung, sangat mendung pagi ini. Wow, tapi janganlah perasaan mendung-mendung sahaja ya pada pagi ini. Kena ceria-ceria selalu. Baik Ernie, tanpa membuang masa kita teruskan dengan info serta maklumat dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Fiza dan Muammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi di pagi Jumaat ini. Dan mudah-mudahan juga aktiviti yang kita ni rancang hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan kita ni semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Baik, seperti biasa Auda, satu bahan visual dan maklumat semasa akan kita kongsikan hari ini dan kita saksikan dulu pengisian bahan visual yang kami muatkan hari ini dari daerah Tutong. Herba adalah tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai dari segi perubatan, khasiat makanan dan baunya. Herba digunakan secara meluas dalam masakan, perubatan dan kecantikan. Keluaran Rampai Pagi kali ini, saya mengajak Auda mengikuti pendekatan saya bersama Dayang Fatimah Jali untuk mengenali dan berkongsi sama tentang herba-herba yang terdapat di sekitar kawasan daerah Tutong. Ini adalah lempoyang gajah. Kegunaannya untuk membersihkan kulit muka, isi lempoyang sepanjang ruas ibu jari dibersihkan dan diparut. Kemudian direbus, ditapis dan diminum airnya. Dipercayai juga tumbuhan ini boleh melancarkan pengaliran darah dan mengubati buasir. Tumbuhan ini pula dinamakan jelai, mempunyai buah yang keras berupa manik dan berlubang di tengahnya. Kanak-kanak kampung menjadikan tasbih atau gelang daripada buahnya yang dicucuk pada tali. Dahulunya herba ini digunakan bagi mengubati sakit kepala dan migrain. Pokok ini dicincang dan direndam dalam air panas dan pesakit akan dimandikan dengan air rendaman ini selepas ianya suam. Masih banyak lagi keperluan dari tumbuhan jelai ini. Yang ini pokok lidah kucing. Kegunaannya begitu meluaslah, bukan saja kita ni pakai bunganya tapi keseluruhannya daripada akar, batang, daun dan bunga lah kita ni pakai. Cara prosesnya kebanyakannya kalau akar diambil, lepas tu air rebusannya untuk diminum. Sama juga dengan daun dan bunganya sekali. Khasiatnya banyak. Salah satunya adalah untuk mencerdaskan minda kita ni. Kalau yang keduanya kebanyakannya untuk wanita lah, terutamanya wanita yang selepas bersalin untuk memperbaiki uri, macam-macam lah sebahagiannya. Ini adalah kantan. Kantan ini semua orang tahu ianya untuk masakan. Tapi bukan saja untuk masakan, kita ni kantan ini juga boleh sebagai merawat penyakit kencing manis lah sama darah tinggi. Kami suka makan je buahnya tu. Buahnya tu bila ia sudah masak, kami buka ia punya isinya tu, dicampur dengan air. Sudah dibuka, campur dengan air, bagi garam, pakai makan nasi juga. Jadi ini buahnya ni dikira masak sudah atau macam mana? Buahnya belum lagi masak. Kalau yang masak sudah, anda pulang yang basah. Cuma ia punya warna kulitnya ni daripada pink yang kuat akan berubah jadi pink yang pudar lah. Dan isi di dalamnya tu akan berubah menjadi warna hitam. Bijinya tu baru dia masak. Masa ni masih lagi putih lah di dalamnya. Namanya bunga bakawali. Bakawali ni terkenal di Malaysia pula ni sebagai tanaman hiasan. Ianya sejenis macam pokok kaktus. Jadi ia dipanggil bunga bakawali. Ada berbunga je lah.
Ada berbunga tapi macam jarang kalau kita ni kejumpaan bunganya tu ni orang sesuatu yang unik lah pasal bunganya lawak. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai herba macam perubatan ada digunakan juga bunga bakuali. Ada digunakan. Yang digunakan yang apa daunnya ni. Kalau untuk kita ni macam luka kan untuk apa supaya darah tu dia lagi keluar banyak, kita ni ambil dia punya daunnya ni, ambil kita ni tumbuk, kita ni tampar arah tempat luka tu untuk memberhentikan peredaran darah tu. Macam gatahnya tu Kalau masih masa lagi? ni kadang-kadang orang lebih sukalah orang lagi teringat. Orang lebih suka ambil sesuatu yang moden macam plaster apa semua tu ini untuk menutupkan peredaran darah. Tapi kalau tempat kita ni di hutan ke apa, kita ni jumpa barang-barang macam ni, kita ni boleh gunakan. Yang ini namanya empedu bumi. Empedu bumi. Kegunaannya untuk mengobati darah tinggi, kencing manis. Itu. Caranya menggunakan daunnya ni lah. Menggunakan daunnya ni lah. Dirabus. Tapi perlu dengan kuantiti yang sedikit lah. Pasalnya empedu bumi ni pahit. Tumbuhannya ni liar, indah bertanam ni, ia akan tumbuh di mana-mana. Macam yang kita ni lihat ni, arah pokok bunga pun ia tumbuh kan. Ya dari bijinya tu, mungkin bijinya tu yang terabang-terabang apa, ia ditumbuh di mana-mana. Yang ini cakur ni bagus juga untuk masakan. Ia punya isi cakur tu boleh kita ni masak dengan ayam, boleh kita ni masak dengan daging. Rumahnya tu nyaman lah orang lagi. Selain itu juga daunnya ni juga boleh kita ni potong-potong dan buat sambal sama bunganya ni. Okay, dari sudut herba cakur ni bagus untuk wanita yang lepas bersalin. Ia punya isinya tu kita ni rabus, bagus untuk mengubati isi dalaman peranakan wanita lepas bersalin. Untuk yang badan yang sangat-sangat lah tu, kalau minum ataupun makan ia punya isi itu akan memulihkan tenaga kita ni wanita lah. Isinya tu diguna juga, daunnya tu diguna juga. Kiranya macam kita ni masak ayam kan untuk wanita lepas bersalin, kita ni tutup saja ia punya isi itu, kita ni campur, itu sudah mencukupi. Baik Auda, hari ini istimewa juga kami kongsikan ya. Satu masakan dan sememangnya kalau kita ni manfaatkan kawasan di sekitar rumah yang ada, kita manfaatkan dengan tumbuh-tumbuhan seperti herba ataupun bahan-bahan masakan, jadinya ianya pasti satu peluang yang baik lah ya untuk kita gunakan, terutama sekali untuk masakan ataupun perubatan. Dan kali ini kita kan tunjukkan masakan apa ni? Hari ni kita ni masak sarden campur dengan pucuk kayu limpapa. Kalau biasanya sarden ni dimasak biasa saja. Tapi ini menggunakan pucuk limpapa. Ini pucuk limpapa kita ni ambil yang muda. Ini buang. Jadi kalau pucuk limpapa ni biasanya bisa kita gunakan untuk apa saja lagi selain daripada untuk masakan sarden? Ulam cuma tu saja. Kita ni bercacah sama biasalah belacan, cacah belacan. Boleh juga ada orang ada juga diputiknya banyak-banyak untuk ditumisnya juga. Boleh macam-macam lah akan dibuat lah. Kalau pucuk limpapa ni rasanya macam mana ni? Ia ada rasa macam kalak-kalak sedikit. Kalak-kalak sedikit lah bagi orang yang macam dah pernah mencuba. Ya rasanya macam lain sedikit lah. Kalau bagi yang bisa kita ketahui, mungkin pucuk limpapa ni ada juga digunakan untuk tujuan perubatan. Kalau yang pucuknya ni memang untuk ubat parut kita ni. Kalau macam kita ni ya kalat kan tu. Kalau macam kita ni macam beria-beria ni orang tu, kita ni makan pucuknya tu sama macam kita ni makan pucuk jambu tu. Kita ni ambil macam papak macam itu sajalah untuk mengurangi rasa sakit parut kita ni tu. Hanya kejarangan je orang kalau memasak sarden ni, makan sarden ni jarang dicampur dengan daun-daunan macam ni ba. Memang jarang. Tapi kalau orang gemar yang akan gulayan-gulayan ni boleh gemar mencuba dan tahu apa khasiatnya limpapa ni, memang diorang akan mencarilah. Last sekali kita ni campur dengan
lada. Lada padi. Lada padi. Dan dia boleh buat jo tambah dengan bawang, berisan bawang untuk menambahkan sedapnya lagi. Siap sudah. Jadi Ani, hidangan sardin yang kita campur dengan pucuk limpapa ni, kita biasanya kita gandingkan dengan nasi bunga telang. Nasi bunga telang ya. Auda pastinya akan kita rasakan masakan ataupun tunjuk cara yang telah pun ditunjukkan oleh Puan Fatimah tadi, dan rasanya juga mungkin kalau sudah ia dicampur dengan limau, lada padi, dinyerang ditambah lagi dengan rasa sardin yang kuat Ani, menghilanglah rasa kalap-kalap pada pucuk limpapa. Nama-nama tumbuhan herba memang tidak ramai yang mengetahui. Memang sukar dikenali, apatah lagi kalau kita berada di kawasan hutan. Namun, tumbuh-tumbuhan seperti inilah yang digunakan oleh orang-orang kampung suatu ketika dahulu untuk tujuan perubatan, kecantikan dan masakan.